Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul pada pagi ini bagi membaca Al-Quran Al-Karim daripada tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita cinta yang mendalam terhadap Al-Quran dan memahaminya, menyebarkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dhakkirhum biayyamillah. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'matallahi alaykum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا التِّسْعِ وَقُلْنَا لَهُ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْكُفْرِ إِلَى النُّورِ الْإِيمَانِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ بِنِعَمِهِ بنعمه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Pada siri pengajian yang ke-11 telah dibincangkan secara panjang lebar berkaitan dengan pembawaan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan disentuh tentang tafsiran walaqad arsalna Musa biayatina. Biayatina telah ditafsirkan dengan biayatina at-tis'i. Biayatina telah ditafsirkan dengan biayatina at-tis'i. Bila disebutkan dengan tanda-tanda, bukti-bukti kami yang 9, maknanya biayatina telah ditafsirkan oleh pengarang merujuk kepada ayatullah yang telah disertakan bersama dengan
Nabi Musa ketika berdepan dengan Firaun. Fa-arsalna 'alaihimut tufan wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah mereka, yaitu Bani Israel, dengan ayyamillah. Perkataan ayyamullah secara umumnya ia merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ayyam adalah zaraf, tetapi yang dimaksudkan yang berlaku di dalam masa tersebut. Dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah yang telah berlalu. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang Allah telah lakukan terhadap umat-umat sebelum ini pada masa-masa yang lampau. Itu maksud ayyamillah. Iaitu diitlakkan kalimah ayyam, tetapi yang dimaksudkan ialah al-waqa'i', peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam masa tersebut. Itu yang dimaksudkan. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ayyam asal maknanya merujuk kepada al-waqa'i' allati hadasat fil ayyami sabiqah. Peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa-masa yang dahulu. Itu secara umum. Contohnya disebut ayyamul Arab. Bila disebut perkataan ayyamul Arab, maka maksudnya apa? Peristiwa-peristiwa perang yang berlaku dalam sejarah Arab. Bila disebut ayyamillah, maksudnya apa yang Allah Ta'ala telah lakukan terhadap manusia yang terdahulu. Kalau mereka itu baik, apa yang mereka dapat. Dan kalau mereka itu melampaui batas, azab apa yang dikenakan kepada mereka. Itu asal maknanya. Tetapi tafsir Jalalain telah mentafsirkan ayyamillah sebagai ni'amillah. Ayyamillah telah ditafsirkan di sini sebagai ni'amillah, nikmat-nikmat Allah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah wa dzakkirhum bi ni'amillah. Dan ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Maknanya apa? Maknanya telah ditafsirkan dengan sebahagian daripada murad daripada perkataan ayyamillah. Maka di sini kita perlu menjawab soalan. Saya ingatkan kalau kita mengajar tafsir Jalalain, antara tugas yang mengajar itu iaitu menjelaskan wajah. Mengapa, misalnya dalam contoh ayat ini, mengapakah ayyamillah yang maknanya lebih umum daripada nikmat? Tetapi dalam ayat ini telah ditafsirkan secara khusus dengan makna nikmat-nikmat Allah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, pada itlak yang biasa ia merujuk kepada nikmat dan juga azab. Tetapi di dalam ayat ini hanya ditafsirkan sebagai nikmat. Wa dzakkirhum bi ayyamillah
hanya ditafsirkan sebagai nikmat. Satu jawapan dia, bila kita merujuk dalam kitab tafsir Ibni Kathir, maka di sana Al-Imam Ibnu Kathir telah membawa hadis marfu' ataupun hadis mauquf. Di dalam hadis yang telah dibawa ataupun athar yang telah dibawa, ada tafsiran daripada Rasulullah ataupun tafsiran daripada sahabat. Ayyamillah itu maksudnya adalah nikmat Allah dalam ayat ini. Maka ia menjawab soalan, mengapakah ayyamillah yang asal maknanya umum di sini telah ditafsirkan dengan makna yang khusus, iaitu nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan, turunkan, kurniakan kepada Bani Israel. Itu yang pertama. Dan jawapan yang pertama ini sebenarnya sudah memadai. Kerana di sini tafsiran dibuat berdasarkan hadis. Tafsiran dibuat berdasarkan athar yang digelar sebagai at-tafsir bil ma'thur. Mentafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat, sama ada perkataan Rasulullah ataupun tafsiran sahabat. Ini dipanggil at-tafsir bil ma'thur. Kitab at-tafsir bil ma'thur ini antaranya ialah karangan Al-Imam As-Suyuti Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil ma'thur. Dan yang mendatangkan riwayat bersama status hadisnya, iaitu sudah tentu tidak lain tidak bukan tafsir Ibni Kathir. Jadi tafsir Ibni Kathir dan satu lagi tafsir At-Tabari. Cuma bezanya tafsir Ibni Kathir dalam membahaskan sanad-sanad hadis yang datang dalam perkara ayat-ayat Al-Quran, maka dia lebih tersusun. Dia lebih terjaga berbanding tafsir At-Tabari. Ataupun Ad-Durrul Manthur, dia adalah tafsir bil ma'thur, tetapi kemusykilannya adalah tidak didatangkan sanad, sehingga menyebabkan sukar untuk menentukan kedudukan riwayat-riwayat yang dibawa di dalam kitab tersebut. Tapi kitabnya sangat besar. Maka di sini kalau ditanya mengapa ayyamillah ditafsirkan dengan makna ni'amillah, kerana memang ada riwayat ataupun sebahagian ulama mentarjihkan yang lebih rajihnya dia adalah hadis mauquf bukan marfu'. Ayyamillah telah ditafsirkan dengan makna nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawapan yang pertama. Jadi jawapan yang kedua, wa dzakirhum bi ayyamillah, ditafsirkan dengan nikmat melihat kepada ayat yang seterusnya. Apabila kita baca ayat yang seterusnya, maka kita dapati bahawasanya ayat yang seterusnya merupakan contoh bagaimana Nabi Musa mengamalkan perintah Allah. Iaitu ada dua perintah Allah dalam ayat ini terhadap Nabi Musa kepada Bani Israel. Pertama, ikhraj Bani Israel minaz zulumat ilan nur. Perintah yang pertama, wahai Musa, hendaklah kamu keluarkan Bani Israel, kaum kamu, daripada kegelapan kufur kepada cahaya. Itu yang pertama. Dan perintah Allah yang kedua kepada Bani Israel adalah at-tadhkir bi ayyamillah. At-tadhkir bi ayyamillah. Mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat Allah terhadap mereka yang Allah telah kurniakan kepada mereka.
Maka dalam ayat yang seterusnya yang kita akan baca, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallah. Di situ dia punya wajah munasabahnya. Ayyamillah itu ditafsirkan dengan makna nikmat Allah. Kerana dalam dakwah Nabi Musa terhadap Bani Israel, maka Nabi Musa mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kepada mereka. Bukan setakat Nabi Musa alaihi salam, bahkan uslub yang sama digunakan oleh Al-Quran ketika mengingatkan Bani Israel di zaman Rasulullah. Iaitu apa dia uslubnya? Uslubnya adalah mengingatkan Bani Israel tentang apa nikmat yang Allah telah kurniakan kepada mereka. Seperti mana diulang 3 kali dalam surah Baqarah, ya Bani Israel ladhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Maka di sini wajah ataupun sebab ayyamillah ditafsirkan dengan nikmat-nikmat Allah, kerana itulah uslub mendakwahkan Bani Israel, iaitu dengan mengingatkan mereka limpahan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada mereka. Kerana Bani Israel adalah bangsa yang banyak mendapat nikmat daripada Allah, tetapi mereka mengkufuri nikmat tersebut. Sehingga dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah disebut wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya aku telah lebihkan kamu Bani Israel, aku telah lebihkan kamu berbanding semua manusia yang lain. Kemuncak kepada sebutan bahawasanya mereka telah mendapat limpahan nikmat. Mereka mendapat limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jadi jelas tak? Jelas tak untuk menjawab soalan mengapakah ayyamillah ditafsirkan dengan ni'amillah? Ditafsirkan begitu kerana melihat kepada siyak ayat, siyak penceritaan, kerana ayyamillah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Musa ketika berdakwah kepada Bani Israel, dan melihat kepada ayat-ayat yang lain, maka uslub dakwah Nabi Musa dan Al-Quran terhadap Bani Israel adalah dengan cara mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada mereka. Tanpa menafikan, ada sebahagian ulama seperti Al-Imam Ar-Razi mentafsirkan ayyamillah, begitu juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mentafsirkan ayyamillah dengan makna umum. Beliau menyebut sama ada kita tafsirkan ayyamillah dengan makna nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan terhadap Bani Israel, ataupun kita tafsirkan dengan makna yang biasa daripada perkataan ayyamillah. Apa dia makna yang biasa? Ayyamillah ini maksudnya iaitu apa yang Allah telah buat baik pada orang yang taat, dan apa azab yang telah dikenakan kepada orang yang ingkar. Pada siri pengajian yang sebelum ini, saya telah sebutkan antara maqasid terbesar di dalam Al-Quran adalah at-tadhkir bi ayyamillah. Ini antara maqasid yang terbesar. Kita akan jumpa banyak dalam Al-Quran, iaitu sebutan, penceritaan kisah-kisah umat yang terdahulu. Kisah-kisah umat yang terdahulu disebut sebagai ayyamullah. Menunjukkan apa? At-tazkir bi ayyamillah
salah satu daripada uslub dakwah secara umumnya. Uslub ini terpakai untuk umat yang sebelum ini, dan uslub ini juga terpakai untuk umat hari ini. Di dalam Al-Quran, salah satu bahagian yang terbesar iaitu mengingatkan manusia tentang peristiwa-peristiwa yang lalu. Peristiwa-peristiwa yang lalu. Sebahagian ahli sejarah menjadikan ayat-ayat yang menceritakan sejarah umat yang terdahulu sebagai poin kepentingan mempelajari sejarah. Cuma sejarah yang disebut dalam Al-Quran adalah sejarah yang memberi input, bukan maklumat sahaja sekadar tahu, tetapi sejarah supaya manusia mengambil ibrah. Maka ayat-ayat yang ada menyebut tentang orang-orang yang terdahulu, apa yang Allah buat pada Fir'aun, apa Allah buat pada Qarun, apa yang Allah bantu kepada mereka yang bantu agama Allah. Faedahnya bila kita baca, maka kita dapat memahami suatu perkara yang disebut sebagai sunnatullah. Jadi sunnatullah ni dia akan berulang-ulang. Seperti mana kalau kita belajar sejarah, akan disebut apa faedah belajar sejarah. Antara faedah belajar sejarah, supaya kita tak jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Sebab sifat sejarah ini dia berulang-ulang. Apakah perkara yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Melaka misalnya disebutkan, maka perkara yang sama kalau ada pada zaman kita, dia akan mengulang sejarah yang sama kerana dia terikat dengan sunnatullah. Jadi kalau kita baca sejarah dengan bertujuan untuk mengambil ibrah, apa kesalahan orang yang terdahulu, maka kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Apakah sebab-sebab kecemerlangan orang yang terdahulu, kita ambil, maka kita akan kembali cemerlang. Maka itu faedah secara umum. Faedah secara khusus di dalam Al-Quran, bila disebut tentang kisah-kisah orang yang terdahulu, adalah supaya manusia itu yakin dengan seyakin-yakinnya bahawasanya dalam sejarah manusia, orang yang berjaya ialah orang yang taat perintah Allah, dan orang yang gagal adalah apa? Adalah orang yang langgar perintah Allah. Itu sebenarnya khulasah daripada ayyamullah. Ringkas dia, simple. Siapa yang taat dia berjaya, siapa yang langgar dia gagal. Itulah conclusion dan khulasah daripada ayyamullah. Tetapi sebab itu kita cuba nak bandingkan perkataan ayyamullah secara umumnya yang merupakan bahagian besar dalam Al-Quran berbanding ayyamullah yang disebutkan dalam ayat ini. Ayyamullah yang disebutkan dalam ayat ini. Kerana ayat ini, ayyamullah ini adalah uslub dakwah yang khusus untuk Bani Israel. Sekaligus kita juga dapat mempelajari satu perkara, bahawasanya dalam uslub dakwah, dalam sebahagian keadaan yang ditekankan kepada audiens, kepada orang yang mendengar, ceritakan kepada mereka, ingatkan mereka tentang limpahan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada mereka. Bukan semata-mata kita mengingatkan manusia peristiwa-peristiwa sedih yang telah berlaku kepada mereka, memberi faedah dalam dakwah. Bahkan kita ingatkan mereka tentang apa nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Maka dalam setengah keadaan, dalam setengah pendengar, maka dia memberi faedah dalam dakwah. Wa dzakirhum bi ayyamillah wa dzakirhum bi ni'amillah. Wa dzakirhum bi ayyamillah wa dzakirhum bi ni'amillah. Kemudian ayat yang seterusnya, inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Cuba kita tengok dalam tafsir Al-Jalalain.
inna fi dzalika ay inna fi dzalika tadhkir. Pengarang telah mentafsirkan zalika musyar ilaih. Musyar ilaih kepada zalika ni at-tazkir. At-tazkir. La ayatin likulli sabbarin syakur. Kita lihat dulu struktur ayat ni. Inna ini huruf huruf takkid. Segi faedah maknanya. Faedah makna dia takkid. Dan daripada segi nahunya, maka dia adalah huruf yang akan menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Ini ma'ruf, asas dalam ilmu nahu. Ayat ini dibawa dengan jumlah ismiyah. Okey, satu. Yang kedua, ayat ini dimulakan dengan inna, iaitu penegasan. Kemudian yang ketiga, ayat ini dibawa dengan mentakdimkan khabar. Kemudian di dalam ayat ini juga ada lam takkid, la ayatin. Okey? La ayatin. Kemudian di dalam ayat ini juga ada takkid dengan kulli, likulli. Maka satu perkara yang diingatkan dalam ilmu usul tafsir, secara pasti semua ayat-ayat di dalam Al-Quran, walaupun kadang-kadang ceritanya khusus, contohnya dalam ayat ni ceritanya khusus tentang perihal dakwah Nabi Musa kepada Bani Israel, tetapi adalah menjadi suatu adat dan sunnah. Sunnah tu maksudnya perkara yang berulang-ulang di dalam Al-Quran. Di awal ayat dibawa cerita secara khusus, tetapi di hujung ayat akan dibawa suatu jumlah dan keterangan yang menunjukkan cerita khusus ini bukan hanya khusus untuk orang-orang yang ada pada zaman lampau, tetapi maksud dibawa cerita ini adalah untuk kamu, wahai umat Nabi Muhammad, sebagai ibrah. Maka di hujung ayat itu akan dibawa satu jumlah yang menunjukkan sebenarnya faedah ini adalah umum. Faedah yang ingin disampaikan daripada ayat ini adalah umum. Bukan hanya cerita tentang Nabi Musa, Bani Israel, hanya tinggal kenangan dan sejarah. Bukan. Selalu kita ingatkan, Quran bukan kitab sejarah. Quran bukan kitab sejarah. Dia adalah ibrah. Dia bukan sejarah, dia adalah ibrah. Jadi perkara ini kalau tak silap saya ada juga diberi tambih oleh oleh Syah Waliullah Dahlawi. Kita akan dapati di dalam Al-Quran, di pangkal ceritanya diceritakan secara khusus, tetapi di hujung ayatnya menunjukkan ibrah daripada cerita ini sebenarnya umum, bukan hanya tertentu kepada Bani Israel, tetapi dia juga faedahnya untuk kita semua. Jadi apakah contohnya dalam ayat ini? Cuba kita tengok betul-betul. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum biayyamillah. Tengok hujung ayatnya. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Ayat inilah yang saya maksudkan. Dia menunjukkan faedah daripada at-tazkir bi ayyamillah bukan hanya berfaedah untuk Bani Israel, tak.
tetapi berfaedah di bawah satu kaedah umum di hujung ayat ini. Kaedah umumnya berbunyi, sesungguhnya memberi peringatan tentang nikmat-nikmat. Di dalam memberi peringatan itu ada tanda-tanda, ada bukti-bukti yang akan memberi faedah kepada setiap. Di situ poinnya. Orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Dalam ayat ini tidak disebut inna fi dzalika laayatin li bani Israil. Tak disebut begitu. Di hujung ayat ini disebut inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Tutup ayat ini dengan suatu kaedah umum yang merangkumi Bani Israel, merangkumi juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaedah umum tersebut? Sesungguhnya di dalam memberi peringatan, di dalam memberi peringatan kepada manusia tentang apa? Tentang ayyamullah. Memberi peringatan kepada manusia tentang ayyamullah. Di dalam memberi peringatan itu ada ayat, ada burhan, ada bukti yang akan memberi faedah. Akan memberi faedah. Kepada siapa? Kepada siapa faedah tersebut? Kepada orang-orang yang bersabar dan kepada orang-orang yang bersyukur. Nampak tak? Sekaligus ayat ini menunjukkan kita kepada kepentingan dua sifat. Pertama bersabar, yang kedua bersyukur. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi membahaskan ayat ini, beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyatakan bahawasanya di dalam ayatullah, di dalam kisah-kisah yang Allah buat pada orang yang sebelum ini, ada tanda-tanda yang akan memberi panduan kepada manusia untuk melalui jalan-jalan kehidupan. Apa maksudnya? Bila kamu diperdengarkan tentang sebenarnya cara nak berjalan atas muka bumi ni macam mana, cara nak berjalan atas muka bumi ni macam mana, maka cara dia tengok sejarah sebelum ini. Tengok sejarah sebelum ini. Maka di dalam ayat-ayat tersebut, dalam kisah-kisah yang lampau, ada dalil-dalil, ada petunjuk-petunjuk ia akan mencerahkan jalan dan laluan seorang mukmin, laluan yang dia akan lalui di hadapannya, dan akan memberi kepada dia suatu ibrah. Sebab apa? Bila satu orang mukmin, dia tahu, dia baca, dia dengar sejarah umat yang terdahulu, dan bila dia baca, dia tengok macam mana sunnatullah terhadap umat yang terdahulu, dia dapati bahawasanya orang-orang yang terdahulu di kalangan orang beriman, walaupun mereka dalam rangka nak jaga iman, mereka menghadapi musibah, menghadapi cabaran, tetapi akhir sekali mereka tetap berjaya. Mereka dapat redha daripada Allah dan dapat nikmat daripada Allah. Dan bila mereka baca pula, tengok umat yang terdahulu yang walaupun nampak macam hidup senang lenang, tetapi hanya sebentar, akhir sekali mereka menerima azab daripada Allah dan kemurkaannya. Jadi bila satu orang mukmin dia membaca kisah-kisah tersebut, dia akan dapat satu suntikan kekuatan. Dia akan dapat satu suntikan kekuatan untuk menempuh dan menanggung segala kesusahan. Itu yang dimaksudkan
Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Jadi cerita-cerita umat-umat yang terdahulu ini, dia akan jadi satu panduan, penunjuk jalan kepada seorang mukmin untuk jadi orang yang bersabar. Untuk jadi orang yang bersabar, untuk menjadi orang yang bersyukur. Untuk jadi orang yang bersabar, untuk jadi orang yang bersyukur. Sekaligus sebenarnya kita bicara tentang ilmu psikologi. Selalunya ilmu psikologi diambil daripada psikologi barat. Sebenarnya dalam Islam ini, ilmu motivasi, ilmu psikologi, ilmu mengubah pemikiran manusia, mengubah jiwa manusia, sepatutnya ilmu itu kita ambil daripada pencipta jiwa manusia. Pencipta jiwa manusia, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih tahu tentang macam mana sifat manusia ni. Dia nak jadi baik macam mana, dia nak berubah macam mana. Bukan dengan idea-idea yang diilhamkan, direka, dicetuskan oleh orang-orang barat, kadang-kadang tidak berpaksi pada agama. Di dalam Islam ini, kalau kita bedah, misalnya kitab Ihya Ulumuddin, di sana ada limpahan ilmu jiwa yang bahkan sebahagian orang yang membicarakan tentang ilmu jiwa, dia sebenarnya ambil daripada kitab-kitab tasawuf. Yang ilmu tasawuf itu juga disebut sebagai ilmu nafs. Cuma bezanya, ilmu jiwa yang ingin dibawa oleh agama adalah ilmu jiwa yang sebenarnya, yang dia akan bawa manusia kepada kemuncak keheningan jiwa yang paling tertinggi. Kemuncak keheningan jiwa yang paling tertinggi. Tapi kalau kita belajar ilmu psikologi daripada barat yang tidak berpaksikan pada agama, maka dia akan adalah pelbagai ijtihad macam mana nak mendatangkan keheningan, nak mendatangkan ketenangan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahwasanya sifat sabar dan sifat syukur. Dua sifat ni tidak perlu ada dalam diri kita untuk menghadapi tribulasi, cabaran-cabaran kehidupan. Dia kena ada sabar dan dia kena ada syukur. Bukan sabar, inna fi zalika laayatin likulli sabbar. Bukan sabar je, sangat bersabar. Dan yang kedua, sangat bersyukur. Dua sifat ini perlu ada dua-dua sekali sebagai dua sayap yang manusia terbang dengannya. Sifat sabar dia gunakan ketika menghadapi musibah. Dan sifat syukur dia gunakan untuk apa? Untuk ketika dia menghadapi nikmat. Ketika apa? Ketika dia menghadapi nikmat. Mendapat nikmat dia sifat syukur. Mendapat musibah, dia sabar. Bahkan sabar dan syukur ini, kedua-dua sifat ini dipraktikkan masa menerima musibah. Kalau satu orang dia terima musibah, dia bawa dalam diri dia sabar, dan untuk kuatkan sabar dia, dia bawa sifat syukur. Sebab contohnya dia menghadapi musibah, dalam masa yang sama dia cuba cek diri dia, apakah nikmat sebenarnya masih berbaki pada saya, maka dia jadikan nikmat yang masih berbaki sebagai modal untuk dia syukur, lalu menyuntik kekuatan kepada diri dia untuk menghadapi musibah tersebut. Maka inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada memberi peringatan, dengan nikmat-nikmat yang diperolehi, dengan memberi peringatan dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa yang lalu,
maka dia adalah merupakan ayat. Dia merupakan ayat, dia merupakan dalil, dia merupakan burhan kepada orang yang bersabar dan juga orang-orang yang bersyukur. Orang sabar ni dia ambil modal-modal kisah-kisah orang yang terdahulu untuk suntik semangat dia. Itu maksud inna fi zalika la ayat. Dia ambil, dia akan dapat faedah. Jadi ini sebenarnya manusia dia perlu memotivasi diri dia. Antara motivasi yang bagus adalah manusia dia ingatkan diri dia apa nikmat yang dia dapat. Dia tengok pula apa musibah yang orang lain kena, apa nikmat yang dia dapat. Maka inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir yang lain, kita akan dapat lebih banyak tafsiran. Dan ini satu poin yang kita sebut, kita ambil. Bila kita baca Quran, kena istihdar ini adalah kalamullah. Pencipta jiwa kita memberi tahu kepada kita apakah perkara yang memberi faedah untuk kita. Allah bagi tahu apa faedah untuk kita. Orang yang sedang mencari-cari jawapan kepada masalah jiwa dia, bagaimana dia nak ubah diri dia. Kadang-kadang dia rasa teruja kalau dia terdengar perkataan ahli motivasi. Dia kata ini ahli motivasi, pakar jiwa. Sudah tentu ubat yang dia bagi tahu ini memberi faedah untuk jiwa saya. Sepatutnya keterujaan itu berlaku berlipat kali ganda kepada ketika kita baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, pencipta jiwa kita bagi tahu apakah perkara yang bagus untuk diri kita. Bagaimana satu orang dia nak dapatkan sifat sabar? Bagaimana dia nak dapatkan sifat syukur? Bila dibaca ayat inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur, maka ini satu ilmu jiwa yang tak ternilai. Ini ilmu untuk ubah jiwa, bagi semangat pada jiwa, yang bila kita baca, kita yakin ini adalah kalamullah. Ini adalah panduan daripada pencipta saya. Ini adalah panduan daripada pencipta langit dan bumi. Memberitahu kepada kita semua apakah perkara yang memberi faedah kepada kita. Inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur. Imam Ar-Razi, sebelum kita masuk ayat yang seterusnya, saya ingin petik suatu iskal, suatu perbahasan yang diangkat oleh Imam Razi. Imam Razi sebut gini, kalau ditanya soalan, mengapakah mengapakah peringatan-peringatan tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu dia menjadi dalil, menjadi panduan kepada orang yang sabar dengan orang yang bersyukur. Soalannya, kenapa dikhususkan sifat sabar dan sifat syukur, sedangkan sifat-sifat yang manusia hiaskan diri dia dengan sifat tersebut ni banyak. Bukan sabar sahaja, bukan syukur sahaja. Jadi di sini ingin dikupas apakah apakah rahsia yang mengkhususkan memperolehi bukti dan panduan orang yang akan dapat memanfaatkan cerita-cerita macam ini adalah orang yang bersabar dengan orang yang bersyukur. Maknanya, dia punya persoalan begini, apakah hubung kait antara mendapat faedah
mendapat faedah dan mengambil faedah daripada tazkir, hanya akan mendapat faedah tersebut orang-orang yang bersabar dengan orang yang bersyukur. Kenapa tidak disebut orang-orang yang sembahyang? Itu maksud yang Imam Razi ingin kupas, ingin angkat. Kenapa tidak disebut inna fi zalika la ayatil lil musallin? Contohnya, inna fi zalika la ayatin lis saimin. Inna fi dhalika la ayatin lil muzakkin. Kenapa diambil sifat sabar dan sifat syukur sebagai sifat yang mana akan menjadi medium untuk manusia boleh mengambil faedah daripada at-tazkir bi ayyamillah. Faham tak soalan ni? Jadi Imam Razi memberi beberapa jawapan. Jawapan yang pertama, oleh kerana orang yang benar-benar boleh mendapat faedah, mengambil faedah daripada at-tazkir adalah orang-orang yang bersabar dan orang yang syukur. Maksudnya, medium untuk terima faedah daripada perkara ini, dia kena ada medium sabar dan syukur. Kalau dia ada amal solat sahaja, tapi dia tak ada sifat sabar, dia tak akan dapat faedah daripada at-tazkir bi ayyamillah. Dia ada medium puasa ataupun bayar zakat ataupun pergi haji, tapi dalam hati dia tidak ada sifat sabar yang boleh terima. Yang boleh terima perkara tersebut, maka ayat ini, at-tazkir bi ayyamillah ini tidak akan memberi faedah kepada dia. Contohnya, beliau bagi contoh. Contoh, masa kita membahaskan surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini pun, masa kita baca surah Al-Baqarah akan dibangkitkan soalan yang sama. Kenapakah di dalam ayat ini Al-Quran dikatakan sebagai sumber hidayat kepada orang yang bertakwa? Kepada orang yang bertakwa. Adakah dia tidak menjadi hidayat kepada orang-orang yang lain? Maka di sana mufassir telah terangkan, dikhususkan di dalam ayat hudal lil muttaqin, bahawasanya hidayat Al-Quran ini untuk orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab orang yang akan mendapat faedah maksima daripada Al-Quran bila dia ada sifat takwa. Oleh kerana mereka ini yang akan dapat faedah banyak, maka itulah wajah disebutkan mereka secara khusus. Maka jawapan yang sama disebutkan di sini. Oleh kerana orang yang akan dapat faedah banyak daripada at-tazkir adalah sabar dan syakur, maka disebutkan mereka secara khusus. Contoh ayat yang lain, innama anta munziru man yakhshaha. Ini pun sama. Nampak tak? Ini jawapan yang pertama. Kemudian jawapan yang kedua, lebih kurang je sebenarnya dengan yang pertama. Beliau menyatakan cara bagi peringatan ini pelbagai. Uslub memberi peringatan ini pelbagai. Tetapi uslub ataupun peringatan jenis mengingatkan ayyamullah. Maksud, ini jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua ialah cara penyampaian peringatan kepada orang banyak. Tetapi menyampaikan peringatan dengan cara mengingatkan ayyamullah,
maka penyampaian peringatan jenis ini yang hanya akan dapat faedah daripadanya orang tu mesti sabar dan syakur. Orang itu dia ada sabar dan dia ada syakur. Dia ada sifat syukur. Yang ketiga, kita juga boleh sebut bahawasanya at-tazkir bi ayyamillah akan memberi faedah supaya manusia menjadi orang yang bersabar dan menjadi orang yang bersyukur. At-tazkir bi ayyamillah akan menyebabkan manusia itu jadi orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Orang yang bersabar dengan orang yang bersyukur. Okey, kalau kita boleh ambil satu ayat. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi, boleh kita katakan sebagai definisi orang yang bersabar ni bagaimana. Maka telah disebut orang yang bersabar bila dia ditimpa dengan musibah, maka dia akan kata, dia akan baca, dia berkata dengan lidah dia, dibenarkan dalam hati dia. Ini pun salah satu contoh ayat yang menerangkan bagaimana manusia dia manage jiwa dia. Dia manage jiwa dia. Jadi orang yang bersabar ini, bila dia dapat musibah, dia akan katakan kepada jiwa dia. Dia akan kata apa? Inna lillah. Dia ingatkan diri dia, kami ini milik Allah. Kami milik Allah, harta kami milik Allah, anak kami milik Allah, semua milik Allah. Nampak tak? Ayat ini sebagai satu contoh bagaimana at-tazkir bi ni'amillah memberi faedah kepada orang sabar. Maksudnya apa? Dia ini bila datang musibah, cara dia nak motivate diri dia. Dia akan kata, kita ni semua milik Allah. Perkataan inna lillah yang diucap dengan iman sebenarnya akan menyuntik suatu kekuatan untuk menghadapi sebesar-besar musibah. Pendek kan perkataan tu, inna lillah. Tetapi ayat ini sebenarnya ada unsur at-tazkir bi ni'amillah. Betul tak? Inna lillah untuk ingatkan kami ini milik Allah. Semua datang daripada Allah. Tubuh kami, sebelum ini kami menikmati tubuh ini, sekarang ni datang musibah. Kami ini milik Allah. Nikmat datang daripada Allah. Jadi bila dia datang daripada Allah, maka bila dia nak beri, dia beri. Bila dia nak tarik, dia tarik. Jadi perkataan inna lillahi di dalam perkataan tersebut, sebenarnya kalau disebut dengan iman, akan memberi suatu kekuatan untuk satu orang, motivasi diri dia. Jadi ini dua jawapan yang diberikan oleh Al-Imam Ar-Razi ketika membangkitkan persoalan, ataupun kalau ada dibangkitkan persoalan, kenapa al-intifa' bi ayatillah, dia at-tazkir bi ayyamillah, dia memberi faedah kepada orang yang bersabar dan kepada orang yang bersyukur. Bersabar dan juga bersyukur. Maka dua sifat ini sangat berguna kepada manusia. Kemudian ayat yang seterusnya, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin 'ala at-ta'ah syakurin lin-ni'am. Bagi setiap orang-orang yang bersabar untuk taat,
untuk orang yang bersyukur atas nikmat. Di sini Al-Imam As-Suyuti telah tafsirkan bersabar atas taat. Beliau tafsirkan sabar itu pula dengan sabar atas perkara yang lebih khusus, iaitu taat. Dan syukur pula atas nikmat. Jadi apa kaitan dia bersabar atas ketaatan dengan ayyamullah? Apakah kaitannya? Jadi kaitannya adalah apa? Apabila satu orang dia baca kisah-kisah orang yang taat pada zaman dahulu, dan dia lihat orang-orang yang taat pada zaman dahulu bukan hanya hidup senang lenang, ada ujian, ada cabaran, maka kisah-kisah mereka akan menyuntik semangat kepada diri dia untuk terus istiqamah dalam taat walaupun dia menerima payah dan menerima susah daripada taat tersebut. Ini wajah Al-Imam Suyuti. Dalam ayat Al-Quran dia sebut umum, inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Jadi kita boleh tafsirkan bersabar atas musibah, kita boleh sebutkan bersabar untuk meninggalkan maksiat, kita boleh sebut bersabar untuk melakukan taat. Tapi Imam Suyuti telah tafsirkan bersabar di sini dengan erti kata bersabar atas taat. Jadi kalau kita berdasarkan tafsiran Imam Suyuti yang mengkhususkan sabar atas perkara apa, dan kalau kita nak sebutkan apa perkaitan dengan ayat sebelum ini, dan apa kaitan dengan ayyamullah, iaitu seperti yang diisyaratkan juga oleh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, iaitu apabila orang yang menjalani ketaatan, dia melihat kisah-kisah orang yang taat yang dahulu menerima ujian dan cabaran, maka kisah-kisah mereka itu akan memberi kekuatan kepada dia untuk terus taat walaupun susah, walaupun mungkin kena seksa, kerana dia lihat dah orang yang terdahulu ini yang melazimi sabar dengan melakukan ketaatan, dia pasti akan berjaya di hujungnya. Ayat yang seterusnya, wazkur idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Kalau kita melihat daripada segi susunan ayat, maka ayat wa idh qala Musa ini adalah dikira sebagai contoh. Ayat ini kira contoh lah. Ayat ini terus membawa apakah contoh dakwahnya, ataupun apakah contoh Nabi Musa beramal dengan perintah Allah terhadap diri dia. Apakah perintah Allah terhadap diri dia? Wazakkirhum bi ayyamillah. Maka sekaligus ayat ini menerangkan wa idh qala Musa. Wa idh qala Musa adalah menjadi suatu kebiasaan dalam tafsir Al-Jalalain. Bila ada wa'iz, maka beliau akan takdirkan perkataan uzkur. Contohnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati, maka beliau akan takdir sebelum tu uzkur. Uzkur ke uzkuru ke. Jadi kalau iz secara umumnya tafsir Jalalain akan takdirkan sebelum iz itu uzkur, memberi isyarat bahawasanya iz yang ada di sini bukan iz dengan makna lain, tetapi iz di sini adalah iz yang memberi makna zaraf, zaraf zaman. Faham tak? Wadhkur iz,
Idh di sini dia memberi makna zaraf, memberi makna waktu. Memberi makna apa? Memberi makna waktu. Bukan memberi makna kerana, tapi memberi makna waktu. Itu wajah wazkur ditakdirkan bahawasanya dia ini adalah sesuatu yang ada dia punya muta'allaqnya. Jadi wazkur ini ditakdirkan sebagai muta'allaq kepada idh. Okey? Wazkur idh. Wazkur idh. Okey. Jadi wazkur iz. Di sini Al-Imam As-Sayuti telah takdirkan wazkur. Dalam ayat yang lain, kalau didatangkan iz, maka ditakdirkan uzkuru. Tapi dalam ayat ini Al-Imam Suyuti telah takdirkan wazkur. Apa isyaratnya? Maka isyarat yang ingin disampaikan bahawasanya khitab ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Khitab dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Maka yang sesuainya ditakdirkan wazkur secara mufrad. Dalam ayat-ayat yang lain yang ada munasabah, yang ada kesesuaian, maka akan ditakdirkan dengan jamak wazkuru. Tapi dalam ayat ini munasabahnya adalah dengan datang lafaz mufrad. Dan Imam Sawi Hasyiah kepada Jalalain menyebut bahawasanya di dalam ayat ini merupakan khitab, merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk menceritakan kepada umat baginda, iaitu wahai Muhammad, sebutlah. Jadi dia punya takdir dia, wahai Muhammad, sebutlah kisah bagaimana Nabi Musa telah berkata kepada kaumnya. Jadi cerita Nabi Musa dengan kaumnya telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk sebut dan sampaikan kepada umatmu. Itu yang telah ditafsirkan kepada oleh Al-Imam Sawi. Apakah faedah mentakdirkan dengan uzkur? Iaitu ayat ini merupakan arahan daripada Allah kepada Rasulullah untuk mengingatkan, menceritakan kepada umat Nabi SAW perihal bagaimana Nabi Musa telah menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Okey? Jadi itu jawapan kepada uzkur. Wazkur idh qala Musa liqaumihi. Nanti saya akan sebut tentang masalah iz ni. Dalam kitab Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir, Syah Waliullah Dahlawi ada pandangan lain tentang perkataan iz yang ada banyak kali dalam Quran ini. Bagaimana cara nak tafsirkan iz? Kebiasaan mufassir memang tafsirkan begini. Tetapi Syah Waliullah Dahlawi dalam Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir, beliau ada pandangan lain tentang masalah iz ni. Okey? Tentang masalah iz. Saya cuba petik daripada Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Bagaimana beliau mensyarahkan apabila perkataan iz
Sebab perkataan iz ni kita kena bahas panjang sikit sebab dia ulang banyak kali dalam Quran. Jadi bila dia ulang banyak kali dalam Quran, maka perlu ada suatu jawapan tuntas. Mungkin daripada segi i'rabnya, mungkin daripada segi makna-makna yang datang. Panjang ni. Panjang. Saya tengok apa yang boleh kita baca daripada daripada kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran tentang masalah iz. Yang pertama disebutkan di sini, iz ni dia adalah zaraf. Iz ni dia adalah zaraf. Apa beza iz dengan idza? Kalau kita i'rab kan, idza jaa nasrullah. Kalau dalam i'rab, idza ni biasanya di'irabkan begini, zarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Idza ni dia datang untuk memberi makna peristiwa yang akan datang. Iz ni peristiwa yang telah berlaku. Ini juga makna iz dalam Quran. Makna apa? Bukan dalam Quran lah, dalam bahasa Arab sebenarnya. Idza memberi makna yang akan datang. Idza jaa nasrullah, idza jaa ajaluhum. Kan memberi makna akan datang. Apabila akan datang ajalnya, apabila datang bantuan Allah. Tapi iz ni dia merujuk kepada peristiwa yang telah lalu. Contohnya, wadhkuru iz antum qalilun. Kan ayat ini memberi makna telah lalu. Dan wahai manusia, ingatlah olehmu ketika ni benda yang dulu ni, lampau iaitu pada waktu dahulu orang Islam ni sedikit lemah. Wazkuru id antum. Jadi iz dalam Al-Quran ni ada setengah keadaan uzkur itu disorehkan macam ayat ni lah. Wazkuru id antum. Iz tu didatangkan dengan jelas, uzkuru. Dalam ayat-ayat yang mana wa iz itu sebabnya pengarang Jalalain telah tafsirkan dengan makna uzkuru ataupun uzkur. Sebab ada dalam ayat yang lain dia disebutkan secara soreh. Uzkuru iz antum. Kemudian iz juga dalam Al-Quran dia datang dengan memberi makna ta'lil, sebab walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum. Jadi idh zalamtum di sini memberi makna sebab, kerana. Wa idh lam yahtadu pun memberi makna talab. Memberi makna talab. Ada satu kaedah yang dibawa oleh Al-Imam Zarkashi. Imam Zarkashi menyebut apabila iz dia datang dan dia datang selepas uzkur, fal muradu bihi al amru bin nazar ila majtamala alaihi zalika zaman li gharabati ma waqa'a fihi fa huwa jadirun bi an yunzara fihi. Ini satu kaedah
boleh diambil, iaitu Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Zarkashi kata, kalau kita jumpa dalam Al-Quran perkataan iz, sebelum perkataan iz ada perkataan uzkur, sebelum perkataan iz ada perkataan uzkur, maka maksudnya, maksudnya ni yang penting ni, maksudnya adalah al-amru, perintah daripada Allah, al-amru bin nazari ila majtamala alaihi zalika zaman. Dia boleh tulis haitsu waqa'at id ba'da wazkur, haitsu waqa'at id ba'da wadhkur. Haitsu waqa'at maksudnya apabila datangnya iz selepas wadhkur, maka fal muradu bihi, maksudnya adalah al-amru, perintah, bin nazari, untuk merenung, melihat, mengkaji, ila majtamala alaihi zalika zaman, merenung, mengkaji tentang apa yang berlaku dalam zaman tersebut. Sebab apa kena renung? Li gharabati ma waqa'a fih, kerana gharib, anehnya perkara yang berlaku pada zaman tersebut. Fahuwa jadirun bi an yunzara fih. Ini kaedah untuk mana-mana tempat yang kalau iz dia datang bersekali dengan uzkur, maka apakah faedahnya? Kata Al-Imam Az-Zarkashi, dan ini juga isyarat daripada Imam Zamakhsyari, faedahnya adalah apa? An-nazaru ila majtamala alaihi zalika zaman li gharabati ma waqa'a fihi fahuwa jadirun bi an yunzara fihi. Dan beliau bagi contoh, wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabadhat min ahliha makanan syarqiyah. Jadi kata Al-Imam Zarkashi, contohnya wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabadhat min ahliha, jadi didatangkan iz selepas uzkur, maka dalam ayat ini ada perintah untuk pembaca, pendengar, untuk ta'ammul, untuk nazar, untuk tenung, fikir tentang isi kandungan kisah yang disampaikan, kerana ada perkara yang menakjubkan berlaku dalam peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut selayaknya untuk diteliti, ditenung, diambil faedah dan diambil pengajaran daripadanya. Jadi kita cukuplah setakat ini. Jadi dalam ayat wa iz qala Musa ini 2 poin untuk sebagai permulaan, iaitu kita ambil dia yang pertama, ayat ini menjadi contoh kepada pengamalan Nabi Musa terhadap perintah Allah, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Dalam masa yang sama beliau mengamalkan an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, itu yang pertama. Dan hari ini kita ada sentuh sedikit tentang perkataan iz. Jadi perbahasan tentang iz ini dia termasuk dalam pembahasan ulumul Quran. Maka lihat menjadi kebiasaan pengarang Jalalain untuk mentakdirkannya dengan uzkur sebagai isyarat bahawasanya iz di sini adalah iz yang zarfiyah. Iz yang zarfiyah, sebab ada setengah tempat lain iz dia datang dengan makna illat kan. Maka iz di sini dia bukan datang memberi makna illat, tetapi dia memberi makna zarfiyah. Kemudian apakah faedah ditakdirkan uzkur secara mufrad? Ayat ini merupakan khitab kepada Rasulullah sebagai perintah daripada Allah untuk Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah Nabi Musa
bersama dengan kaumnya. Mungkin di tempat yang lain akan disebutkan apakah rahsianya kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel diulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Bagaimana kesabaran dan ketabahan Nabi Musa ketika mengingatkan kaumnya, dan disebutkan juga tentang kaedah yang disebutkan tadi tentang iz. Jadi ayat yang seterusnya ini akan menceritakan tentang Nabi Musa mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada mereka. Kalau kita boleh ambil ibrahnya, bahawasanya wahai Muhammad, kamu ingatkanlah kaum kamu tentang kisah Nabi Musa. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita tentang kisah Nabi Musa, maka di dalamnya terkandung juga satu bentuk sisi dakwah, iaitu at-tazkir bi ayyamillah. Jadi dia dua dalam satu. Nabi Muhammad SAW ingatkan kaumnya tentang Nabi Musa. Dan dalam ayat ini pula kisah Nabi Musa ingatkan kaumnya. Ingatkan pula kaumnya. Jadi faedah untuk umat Nabi Muhammad, kita tahu cerita Nabi Musa macam mana cara dia dakwah kaum dia. Sekaligus oleh kerana umat ini umat dakwah, maka mereka dapat belajar satu uslub dakwah daripada cara Nabi Musa menyampaikan dakwah. Antara faedah diperbanyakkan kisah dakwah antara Nabi Musa dan kaumnya, antara nabi-nabi lain dan kaumnya, sebenarnya faedah terbesarnya kepada kita apa? Dari segi apa? Sebab kita kata, adakah faedah Allah cerita tentang dakwah nabi-nabi kepada kaumnya, faedahnya untuk Nabi Muhammad saja ke? Tak. Faedahnya untuk umat Nabi Muhammad. Sebab umat seperti mana Rasulullah bila membaca kesabaran nabi-nabi terdahulu menyampaikan dakwah, maka adakah faedahnya terhenti bila Nabi wafat? Tak mungkin, sebab Quran sehingga hari kiamat. Jadi faedah menceritakan tentang dakwah nabi-nabi kepada umatnya, faedahnya untuk kita lah. Sebab apa faedah untuk kita? Faedahnya sebab kita juga dipertanggungjawabkan untuk melakukan dakwah seperti Rasulullah. Seperti mana Rasulullah mengambil sabar daripada kisah sabar nabi-nabi yang terdahulu, maka kita juga mengambil faedah daripada kisah sabar ini daripada nabi terdahulu untuk melakukan perkara yang sama. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Dalilun liqalbi inda jahli wa hirati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wasahil alayya. Jatuh pula. Wasahil alayya hifzahu thumma darsahu. Bijahin nabi wal ali was sahabati. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.